Okay. Sorry tadi coverage coverage dia tak support. Saya ingat nak buat dekat dalam bilik saya, tapi coverage tak support, so saya kena keluar, duduk dekat hall, so baru dapatlah line dia. Okay, so terputus tadi, minta maaf. Sekejap ada message. Okay, alright, sekejap saya nak share dekat dalam ADMC sekejap Alright, sekejap saya lupa nak share dekat dalam ADMC group. Sebab daripada sini saya tak dapat share lah. That's why saya kena buat secara manual share. Okay, saya ingat saya nak ambil peluang untuk nak story sikit tentang yalah, sejarah macam mana saya boleh mengalami anxiety. Tapi since macam dah ada soalan, so nanti mungkin kita boleh sambung lah. Sebab saya ingat saya nak combinekan, nak story sikit saya punya pengalaman anxiety dan nak buat Q&A session. But then tak apa, kita since benda ni memang pun purposely untuk Q&A, so kita jawab dulu soalan. Cuma sebelum tu saya nak share dulu dekat dalam group ADMC. Alright, so the first question daripada Nuliana Fazli. Saya sekarang tengah sakit urat tengkuk depan. Urat tengkuk kat sini. Okay, so depan, di betul-betul bahagian nadi. Urat tengkuk depan bahagian nadi. Bila telan tak sakit, bila tekan sakit. Sebelum ni pernah jadi doktor kata tak ada apa kat situ, muscle atau urat dan jangan tekan. Sebelum ni dah lega tapi sekarang sakit balik. Mulalah saya risau, fikir macam-macam. Saya anxiety yang sentiasa fikir bab COVID, bab mati dan bab sakit kronik. So inilah diri saya, tak tahu nak buang macam mana perasaan ni. Badan rasa macam vibrate. Mula saya fikir bukan. Okay, so this part you rasa tegang dan you rasa sakit, rasa tak selesa, and rasa, basically saya boleh anggapkan rasa ketegangan lah. Rasa ketegangan dan you rasa sakit. Cuma dekat this part, this area, dia sebenarnya ada lymphoma nodes. Okay, dia ada kelenjar lymphoma. This part, this area lah. Daripada telinga belakang ni sampai ke belakang ni dia ada lymphoma nodes. So lymphoma nodes ni, kalau dari aspek spiritual perspektif ataupun daripada perspektif emotional level, bila ada berlaku ketegangan dekat area sini, okay, especially kalau dia berlaku pada lymphoma nodes, dia ada kaitan dengan fear, ketakutan. So kita kena tengok balik lah apa yang kita sangat-sangat takutkan. Okay, dan kalau kita tekan tu sakit, most probably itu adalah lymphoma nodes. Dia mungkin ada kelenjar tu yang bengkak. But dia memang tak serius. Selagi mana kita tak healkan kita punya anxiety, memang akan berlaku benda-benda yang tak selesa dekat kita punya sekitar tengkuk, bahagian nadi ni. Okay, so saya tak sure lah is that the right parts yang you maksudkan. Tapi if something dekat sini, memang selagi dia akan berlaku ketegangan dan dia akan rasa sakit selagi mana you carry emotional pain, dari aspek ketakutan, fear,
And of course lah relate to anxiety, because anxiety ni dia kaitan dengan fear yang dah terlampau banyak. So fear over fear over fear, so eventually dia akan jadi anxiety. So selagi mana you tak healkan benda tu, memang you akan continuously rasa this part tak sedap. Okay, so tengkuk ni juga, bahagian this part juga dia adalah penghubung antara you punya kepala and you punya badan. Dia macam jambatan. Okay, dia jambatan. So bila you punya fikiran you dia tidak synchronize dengan you punya body, okay, you punya fikiran tak synchronize dengan you punya perasaan, so this part akan beri kesan. So jambatan ni roboh. Jambatan sudah roboh. Sebab apa? Brain kacau, body pun kacau, so this part jambatan sudah roboh. That's why you rasa banyak tak selesa dekat bahagian tengkuk. That one kita cerita dari segi aspek emotional level lah. Okay. And satu lagi, because of you kena check balik dari segi emotional level, daripada segi psychological level, adakah you banyak carry burden dalam you punya life. So apa yang you banyak carry dalam you punya life, sama ada mungkin banyak fikirkan hal orang lain, atau you banyak terlampau fikir pasal masa depan you. So you mungkin ada isu komitmen, isu-isu lain dalam kehidupan. So this part dia akan carry banyak benda, banyak burden. So kalau you banyak sangat burden, dia akan affect you punya physical pain dekat sini. Okay, so for me, kalau doktor dah diagnose and then tak ada apa-apa, and doktor kata nothing to worry, so tak perlu nak fikir-fikir. Sebab kadang-kadang kita ni orang anxiety dia ada habit, dia takut sakit, dia takut penyakit. Tapi bila doktor diagnose dia tak ada apa-apa, dia tetap tak puas hati. So sekarang kita duduk diam-diam, kita tanya diri kita, sebenarnya aku nak apa? Sebenarnya kita nak apa? Kan? Kita tak nak penyakit. Tapi bila kita dah pergi jumpa doktor, doktor kata tak ada penyakit, tapi kita tak percaya. So sebenarnya kita nak percayakan siapa? Kita nak percayakan doktor ke, atau kita nak percayakan diri kita sendiri? Kat situlah yang kita kena pandai menilai. Duduk balik, fikir balik, sebenarnya aku nak apa? Kan, doktor kata dah tak ada apa-apa, doktor kata sihat, so kenapa aku nak risau? Jadi most probably apa yang you rasa tu is because of the pressure that you carry all the time. Sepanjang you mengalami anxiety, you carry banyak sangat pressure. That's why dia effect dekat bahagian tengkuk tu. Untuk orang-orang anxiety, dia tidak semestinya di effect kat tengkuk. Dia bergantung kepada you punya personal issues. Ada certain orang, dia akan banyak effect dekat bahagian sini, tengkuk. Ada setengah orang dia banyak efek, bila dia mengalami anxiety, dia banyak efek pada di bahagian perut. Ada setengah orang bila dia mengalami anxiety, dia banyak efek pada dia punya balancing. Tu yang dia selalu dizziness, dia selalu pening, dia selalu macam nak pitam. Okay, so ada dia punya major symptom yang dia akan rasa, and dia akan berlaku berulang-ulang. Okay, so pada saya, kalau doktor dah diagnose tak ada apa-apa, so nothing to worry. You kena buat self-talk and sentiasa cakap kat diri sendiri yang doktor dah cakap tak ada apa-apa, so kenapa aku nak risau? Aku tak nak fikir lagi dah. Sebab kalau you kena tahu the moment yang you tengah rasa sekarang ni adalah you tengah mengalami anxiety. Bila you mengalami anxiety, memang akan semua benda you akan takut, memang semua benda you akan rasa risau. So macam mana you nak pulihkan diri you kalau kita sentiasa berada dalam keadaan risau? Fear over fear, worried over worry. So dia takkan ada dia takkan ada tempoh bertenang. So bila tak ada tempoh bertenang, you tak bagi masa kat diri you untuk bertenang, macam mana badan kita nak heal secara semula jadi? Okay, so kita menambahkan fear tu. That's why that's why saya suka kata penting untuk kita tahu dulu diagnosis yang tepat, adakah kita mengalami anxiety. Okay, kalau doktor dah check tak ada physical illness dan doktor kata dah diagnose kita memang mengalami anxiety, so anxiety kena faham dia memang ada physical and emotional symptoms, dan dia punya emotional and physical symptoms tu sangat pelik, and dia penuh dengan helah. Helah dia antaranya membuatkan kita percaya yang kita ada critical illness. Helah-helahnya antaranya buatkan kita percaya yang kita ni akan mati atau akan mati dalam usia yang muda. Okey, helah-helahnya
membuatkan kita rasa akan berlaku suatu benda buruk dalam kehidupan kita. So itu antara hilah anxiety yang kita kena aware, dan dia akan berlaku dalam kehidupan kita, dalam fikiran kita. So benda tu yang kita kena resolve. Alright. Okay, so macam saya kata tadi, macam saya risau, fikir macam-macam, saya anxiety yang sentiasa fikir bab COVID, bab mati dan bab sakit. So dia bukan kerisauan ni memanglah dia ada topik-topik dia. So ada setengah orang dia spesifik takut pasal mati saja, ada setengah orang takut pasal penyakit kronik. Tapi kebanyakannya memang takut dengan semua benda. Untuk orang anxiety memang semua benda dia nak takut. So kena aware that dalam keadaan sekarang, masa kita alami anxiety, memang semua benda kita akan rasa takut. Okay. Alright, Linda. Saya dah tak ada panic attack, tapi simptom-simptom tu masih ada, dan saya dah boleh terima sikit-sikit segala simptom ni. Kadang-kadang jatuh tapi saya terima ketakutan tu. Yes, betul. Betul kata sis Nas, kita terima ketakutan tu buatkan kita lega sikit. Yes. Cuma saya terlalu peka dengan bunyi-bunyi sekeliling pula sekarang ni, tak tahu kenapa. Okay. It is good untuk kita ajar diri kita terima apapun yang kita sedang alami, in terms of emotional level, in terms of kita punya physical symptoms. Kita kena ajar diri untuk terima. Kenapa saya selalu kata kita kena ajar diri untuk terima dulu simptom, terima dulu keadaan-keadaan yang meresahkan, terima dulu benda-benda yang tak best. Fungsinya adalah untuk kita nak kurangkan stres, reduce stress. Okay, itu tujuan kita. Sebab itu kita kena didik diri kita untuk terima dan berdamai dengan anxiety tu. Jangan kita benci dia, sebab dalam keadaan kita mengalami anxiety, kita sedang activate kita punya sympathetic nervous system, kita sedang activate, and dia activate secara berterusan. So apabila kita punya sympathetic nervous system tu sedang activate, memang body kita akan secara berterusan menghasilkan berada dalam mode fight and flight. Maksudnya dalam keadaan kita sentiasa rasa nak lari, sentiasa rasa nak sembunyi, nak mengelak, sentiasa rasa nak ataupun kita nak lawan. So kita berada dalam fasa tu apabila kita mengalami anxiety. Okay. So dalam keadaan macam gitu, macam mana kita nak pulih? Kita kena buat the other way round. Maksudnya kita kena activatekan pula parasympathetic nervous system. Dalam keadaan kita punya sympathetic nervous system tengah activate, kita kena kurangkan kerja dia tu dengan cara kita activatekan parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system tu adalah keadaan di mana kita punya body tengah homeostasis, maknanya dalam keadaan rehat, dalam keadaan hibernate. Dan kita hanya boleh pulih dalam keadaan kita sedang berehat, dalam keadaan kita punya organ tengah berehat. That's why caranya adalah untuk kita buat breathing. So tak kisahlah kalau dalam keadaan sekarang ni kita takutkan apa pun, kita kena ajar diri kita untuk terima dulu keadaan tu. Accept apa jua simptom, sama ada simptom fizikal ataupun simptom emosi. Terima dengan tujuan untuk kita nak kurangkan tekanan supaya badan kita kembali kepada homeostasis state, supaya badan kita boleh pulih dengan sendiri dan dapat beri kerjasama dengan ubat-ubatan dan dapat beri kerjasama dengan terapi ataupun rawatan-rawatan yang lain. So sebab itu saya kata kenapa ramai yang masih stuck walaupun dah menerima rawatan, walaupun dah menerima banyak terapi atau ubatan, tetapi badan dia seolah-olah berlawan dengan treatment tu, sebab dia tak bawa diri dalam keadaan homeostasis, yang keadaan hibernate, yang rehat, yang relax. Okay, so bila dia tak nak bawa diri dalam keadaan begitu, jadi benda-benda rawatan di luar tu susah untuk nak beri kerjasama dengan badan. That's why benda tu orang kata relaxing tu kita datang daripada diri kita sendiri. Okay, kita tak boleh nak terlalu bergantung dengan terapi untuk buatkan kita relax, tak boleh nak bergantung dengan ubatan untuk buat kita relax, tak boleh terlalu bergantung dengan kaunselor, psikiatris untuk buatkan kita relax. So kita sendiri yang kena buat dulu. So cara yang paling mudah adalah melalui teknik breathing. Itu yang kita sendiri buat. Orang lain tak boleh buat untuk kita. Orang lain tak boleh bernafas untuk kita. So kita saja yang boleh bernafas untuk diri kita. So kita kena buat teknik breathing tu. Okay, so teknik breathing yang paling simple yang saya selalu kongsikan, yang kita tarik nafas dalam-dalam dalam masa 4 atau 5 saat. Kemudian kita
pause kejap dalam 3-4 saat, kemudian kita lepaskan melalui mulut perlahan-lahan. So buat dalam 3 atau 5 set, terpulang pada kita lah mana yang selesa. Okey. Yang kata yang bunyi-bunyi sekeliling tu, dengan you punya soalan, cuma saya terlalu peka dengan bunyi-bunyi sekeliling pula sekarang ni, tak tahu kenapa. Okey, tak tahu kenapa tu maksudnya you start questioning. Yang itu. So saya selalu kongsikan jangan question. Memang anxiety ni, sebab tu saya kata dia punya pelik tu, bila you dah hilang satu simptom, dia akan datang simptom lain. Dia akan nak tarik you punya perhatian. So bila datang simptom lain, you akan start questioning kan. You akan start tanya balik, kenapa datang simptom baru pula? Kenapa jadi macam ni pula? Kenapa ada rasa benda lain pula? Itulah hilang anxiety. So sebab itu dalam konsep yang saya selalu kongsikan, you kena konsisten dengan penerimaan. So maksudnya jika datang simptom baru atau simptom lama tu berulang-ulang, you kena konsisten untuk ajar diri, okey tak apa, accept. Okey tak apa, accept. Tak apa, aku accept. Simptom baru ke, simptom aku peka pada bunyi ke, simptom apa ke, aku ajar diri untuk accept dulu. Okey. So bila kita accept, tu yang saya kata, bila kita accept, dia akan buatkan kita rasa tenang. Kita rasa relax. Itu tujuan dia. Bila kita ajar diri kita menerima, kita akan cuba kurang berfikir ke arah tu, dan kita akan bawa body kita dalam keadaan rehat. Alright. Okey, Nuliana, okey, terima kasih. Saya faham betul kata Nas tak mau sakit, tapi apa doktor cakap susah nak percaya. Yes, kita ni masalahnya adalah kita tak nak sakit, kita takut sakit, tapi bila doktor cakap kita sihat, kita tak nak percaya. So sebab itu kita kena tanya balik, sebenarnya aku nak apa? Sebenarnya aku nak apa? Aku takut kalau ada critical illness, tapi bila doktor dah sahkan yang aku sihat, aku tak nak percaya pula. Kat situlah yang saya kata hilang anxiety yang kita tak perasan. So now jangan dengar benda tu. Jangan dengar. Kalau dah kita pun tak nak dengar cakap kita, diri kita nak dengar cakap siapa? So depan kita ada orang yang bertauliah, ada orang lebih pakar, doktor. Tapi doktor cakap kita nak percaya. So kita nak dengar cakap siapa? Kat situlah yang kita cuba proses benda tu. Cuba proses, renung balik, betul lah. Aku nak dengar cakap siapa? Kalau dah diri aku pun aku tak boleh nak dengar, doktor pun aku tak nak dengar. Jadi nak dengar cakap siapa? Jadi dalam keadaan macam tu, mungkin kita tak kuat untuk nak percaya diri kita sendiri, tak apa, kita percaya dulu doktor yang memang ada kepakaran, yang dia dah tahu, dia dah ada kata cara untuk nak diagnosis. So dia dah pun kata memang kita sihat, kita letak kepercayaan bahawa kita sihat. Pegang kata-kata tu, pegang kata-kata yang positif tu. Sebab bila kita pegang kata-kata positif, kita percaya pada benda-benda positif, maka benda-benda positif yang akan jadi pada diri kita. Okey. Bawah rahang depan yang saya sakit dekat nadi. Saya takutnya hari tu pernah jadi dan lega, doktor kata tak ada apa. Tapi bila jadi belik mula fikir ada sakit kronik ke yang doktor tak boleh detect. Itulah saya sedang ubat dah on dulu, rasa ubat macam berkesan. Sekarang rasa macam kurang berkesan pula. You ada banyak pendam ke? You ada banyak pendam atau you tak ada apa? You jenis susah nak communicate. You jenis susah nak communicate, susah nak nak share atau kongsi sesuatu dengan orang lain. Kalau orang lain tu untuk maybe you macam susah nak percaya kat orang lain, so you susah nak kongsi. So tengok balik, adakah you jenis orang yang sebenarnya susah nak meluahkan pada orang, susah nak communicate, susah nak melepaskan apa yang you rasa pada orang. Susah lah macam tu. So check balik in terms of you punya emotional level, psychological level, tengok macam mana. Okay, sebab macam saya kata, dari segi psychological level ni, because of kita memang ada anxiety, memang akan ada berlaku benda-benda yang tak selesa pada tubuh badan kita. Tak kisahlah kat mana bahagian badan pun. And reason kedua is because of the emotional pain yang kita carry, yang kita tak perasan. So yang itu yang kita kena pulihkan. So dalam anxiety kena ada proses rawat dan pulih. Dia kena seiring. Rawat tu maknanya benda yang di luar, maknanya yang you gunakan terapi, doktor, psikiatris. Pemulihan tu yang daripada dalaman you. So dia kena bergerak seiring. Rawatan dan pemulihan mesti bergerak seiring. Kadang saya rasa putus asa. Yalah, sebab bila you ada anxiety,
You rasa dah, sebenarnya bila kita ada anxiety, semua kita punya tenaga dalaman kita dah tak balance. Semua tenaga dalaman kita dah tak balance. So you tak akan ada drive, tak ada motivation untuk nak nak rasa bahagia balik. You tak ada motivation untuk nak rasa sihat semula. You tak ada motivation tu. Tapi percayalah, dulu pun saya mengalami macam tu, rasa macam give up. Tapi kita kena fikir, kita hidup kat dunia ni ada tujuan. So Tuhan tak jadikan kita dekat dunia ni tanpa sebab. So bila kita ada dekat sini, bermaksud kita ada tujuan. So selagi kita tak capai tujuan kita tu, selagi itulah kita akan kata selalu jiwa kita tak tenang. So kita kena tahu apa tujuan hidup kita. Bila kita tahu apa tujuan hidup kita, wa ima ada benda yang berlaku kat sekeliling kita pun, kita akan cuba untuk control benda tu. Kita akan cuba untuk ajar diri untuk tempuh benda tu. So no worries. Okay, it's a process yang mana ada ketika memang kita rasa putus asa sangat-sangat. Ada ketika memang rasa putus asa, tapi kena selalu ingat yang kita kena bangkit balik. Jangan putus asa. Sebab dalam Al-Quran pun disebut jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kan? So jangan kita jadi orang yang putus asa dengan rahmat dia. Sebab walaupun dalam keadaan kita down sekarang ni, Allah akan beri rahmat dia dalam pelbagai bentuk. So no worries, Allah ada. Brother Nazrul Azli Baharudin, Waalaikumsalam. Satu lagi nak tanya, anxiety memang akan ganggu hormon ke? Contoh hormon period jadi tak stabil, sama ada datang sebulan 2 kali atau tak datang langsung, memang ada kaitan ke? Okey, bila kita mengalami anxiety, memang hormon kita akan jadi tak stabil. Sebab hormon yang terhasil waktu tu adalah hormon kortisol kita tu sangat tinggi. So hormon kortisol ni bila dia tinggi, dia akan buatkan hormon yang lain tu drop. Contoh hormon dopamin. Hormon dopamin ni dipanggil happy hormone. So bila kita punya hormon kortisol, hormon stres tu tinggi, dopamin akan drop. Bila dopamin drop, sebab itu kita susah nak rasa gembira, susah nak rasa ceria, susah nak rasa seronok tu susah. Okay? Dan dalam masa yang sama, bila kortisol kita terlalu tinggi, kita punya hormon stres tu terlalu tinggi, dia akan dropkan juga kita punya serotonin, hormon serotonin. So bila hormon serotonin tu drop, kita akan susah nak rasa kepuasan. That's why kita makan pun rasa tak puas, tidur pun tak lena, ada banyak benda kita rasa tak puas hati. So kita akan dropkan benda-benda tu. So dia akan efek juga hormon-hormon kita yang lain. Okay, dia akan efek juga hormon sebagai seorang wanita, kita punya cycle of menstrual kita akan terganggu juga. Okay, cuma sekiranya benda tu berlarutan dalam tempoh yang panjang, maksudnya macam sebelum ni you memang regular, okay, tapi bila you kena anxiety dan you started to find that you punya menstrual cycle tu dah kacau, you boleh pergi seek doktor. Itu yang paling penting. Sebab pada saya, kita ni macam banyak sangat meneka-neka, banyak sangat kata macam meneka-neka, menjangka-jangka, mengandai-andai tentang diri kita. So itu adalah satu bentuk self-sabotage. Kita sabotage diri kita, seolah-olah kita mengharap kita ni ada penyakit. So daripada kita berada dalam fasa tu terlalu lama, sebaik-baiknya kita terus jumpa doktor. Beritahu doktor, saya rasa tak selesa. Saya rasa sebab dulu saya punya period regular, tapi sekarang period saya dah tak balance. Kadang datang, kadang tak datang. So saya risau. So check. Bila check, doktor memang dah kata tak ada apa-apa, dah okey, tak ada isu. So benda tu disebabkan kita punya anxiety. Sebab tu saya kata anxiety memang akan kacau the whole system of our body. Memang akan kacau the whole system of our body. Why? Sebab anxiety tu dia datang dari, dia effect dekat kita punya brain, brain kita, and then dia effect kat kita punya kelenjar adrenal kita. Okay, so benda tu dia akan kacau penghasilan hormon-hormon yang baik, dia akan kacau kita punya hormon yang optimum. That's why dia akan effect the whole of our body. Sistem kita semua akan kacau. Daripada sistem tu maksudnya daripada saraf tunjang ni. Sebab nervous system berada di saraf tunjang. So bila kita punya sympathetic nervous system tu kacau, dia akan efek saraf tunjang tu. Saraf tunjang tu
dia bersambung dengan semua organ dalaman kita. Dia bersambung dengan kita punya trachea, dia bersambung dengan kita punya paru-paru, dia bersambung dengan jantung, dia bersambung dengan limpa, hati, perut, ginjal, usus, punyi kencing. Dia bersambung daripada otak kita ni ada saraf tunjang, dia berada dekat belakang, kita punya sepanjang kita punya tulang belakang. So bayangkan apabila saraf tunjang tu, sistem nervous system kita tu kacau, dia akan kacau the whole system. The whole system of our body. That's why kita akan rasa ada je tak kena pada badan kita. Kejap rasa tak kena pada kepala, kejap rasa tak kena pada kita mata, kejap tak rasa kena pada kita telinga, pada hidung, lidah, pada tangan kita, bahu kita, paru-paru kita, jantung kita, perut, usus, ginjal, semua kita akan rasa tak kena. Because the main reason tu, punca tu dah terganggu. Nervous system kita dah terganggu. So dia akan affect the whole body. That's why you akan rasa benda-benda yang kacau, bilau. That's why bila anxiety ni, bila dia dah affect the whole of our body, sebab itu kita kena rawat dan pulih dia bersekali. Maksudnya kena buat empat, kena rawat dan pulih ke empat perkara. Yang saya selalu sebutkan, kita punya fisiologi badan kita kena rawat, kita punya psychological kita kena rawat, kita punya emotional level kita kena rawat, dan kita punya tenaga dalaman, soul kita kena rawat. So bila kita rawat ke empat benda tu, insya-Allah slowly kita akan dapat balik kesihatan kita. So dia dah melibatkan mental issues kan, benda dekat kita punya brain, betul tak? So brain kita pula memegang saraf tunjang tu. So saraf tunjang tu, saraf utama tu pula dia bersambung dengan semua organ. That's why kita affect the whole body. Okay? Linda, okay sis, Lin selalu pujuk diri dan cakap dengan diri sendiri, benda ni anxiety, ia datang dan pergi. Yes, anxiety memang datang dan pergi. Dan jauh dari lubuk hati, Lin rasa Lin boleh pulih dengan cara semula jadi. Sebab doktor psikiatrik pun cakap Lin tak perlu ubat, cuma perlukan masa untuk betul-betul terima. Yes. So again, ada yang di luar sana yang tak nak makan ubat, tapi doktor suruh dia makan ubat. Ada yang doktor dah cakap you okay, you tak perlu makan ubat, tapi kita pula nak sangat makan ubat. So sebenarnya kalau kita tak boleh dengar cakap diri kita sendiri waktu tu, kita dengarlah cakap orang yang lebih arif dalam bidang tu. Kan? Siapa lagi? Sebab kita pun tak ada knowledge sangat. Jadi bila orang lain yang lebih pakar bercakap pasal benda yang dia tahu, knowledge yang dia tahu, dia memang bertauliah untuk cakap dan dia tahu diagnosis yang tepat tentang satu penyakit. So better kita dengar apa yang doktor tu cakap. Okay? Alright, so ada lagi tak soalan? Because actually saya just find out that sekarang ni ada ramai kawan-kawan yang mengalami anxiety. Dan Waalaikumsalam Su, ramai kawan-kawan yang mengalami anxiety. So maybe diorang pun macam tertanya-tanya, kawan-kawan baru lah, especially dalam group ADMC. Mungkin tertanya-tanya macam, siapakah si Nas Azad ni kan? Siapakah si Nas Azad ni yang tiba-tiba selalu buat video, share video. Okay, actually sebelum ni saya start dalam group ADMC sebenarnya dari tahun 2014. So dalam group Anxiety Disorder Malaysian Community dari tahun 2014. So Kak Uda salam. So dalam tempoh tu, kenapa yang buatkan saya berada dekat group ADMC tu, sebab memang niat saya untuk tolong orang. Memang niat saya untuk tolong orang sebab saya ada masa saya tak sihat, masa saya kena anxiety, saya ada kata bercakap dengan Tuhan. Saya kata, ya Allah Tuhanku, kalau Engkau beri aku kesembuhan, aku akan tolong orang. So itulah yang saya pegang. And then bila saya dah start nampak progress dalam diri saya, maksudnya dah nampak pemulihan tu, and then tiba-tiba datang ilham yang kata, kenapa perlu tunggu dah betul-betul sihat baru nak tolong? Kenapa tak tolong sekarang? Muhammad Hafiz, salam, hai. Kenapa tak tolong sekarang? So masa tu lebih kurang macam 60% macam tu ke 80% saya dah sembuh. Saya keluar untuk bantu orang. Memang belum 100% waktu tu, tapi saya tolong orang sebab saya dah rasa progress. That's why saya tolong orang. So untuk kawan-kawan yang baru, mungkin saya boleh sharekan sikit pengalaman saya. Sebenarnya saya banyak kongsikan saya punya video dekat dalam YouTube channel. Boleh search Anxiety Disorder Compilation. So dalam tu banyak perkongsian saya tentang anxiety. It's not just anxiety, tapi in terms of emotional level, psychological level kita saya kupas dalam tu. And in terms of spiritual level, kita kupas dalam tu sebab dia saling berkait. Dia saling berkait. That's why saya kongsikan benda tu. Dan saya juga dah menulis
beberapa buku e-book. Saya dah menulis e-book secara percuma, Anxiety and I, dan juga Hello Anxiety Disorder. Dan buku Kembali Kesedaran pun saya dah tulis. So buku tu itu yang tu saya jual. Buku Kembali Kesedaran tu merupakan biblioterapi bagaimana saya pulih daripada anxiety. So sebenarnya apa yang berlaku dalam diri saya waktu tu, sebenarnya saya mengalami anxiety. Saya pernah mengalami anxiety lebih kurang macam tahun 2004 ke 2006, around that, 2004-2006 tu awal-awal saya mengalami anxiety, yang mana saya tak tahu pun untuk anxiety. Okay, so simptom-simptom yang saya alami adalah lebih kepada saya takut mati. Saya takut sangat mati. Dan saya setiap kali bila saya keluar rumah, saya rasa macam saya akan diempak pokok sampai mati. Saya akan rasa macam kereta akan langgar saya sampai saya mati. Saya akan rasa macam ada orang datang nak bunuh saya ke apa. Itulah. So waktu tu apa yang berlaku, saya takut nak tidur dan saya tak boleh tidur. Bila saya tidur, saya akan mimpi benda yang menakutkan. Contoh, saya mimpi keranda lah, mimpi batu nisan, mimpi kubur, mimpi mayat lah. Saya mimpi benda-benda macam tu. So bila saya mimpi benda-benda macam tu, saya jadi takut nak tidur dan saya elak diri saya untuk tidur. Tapi saya dah penat ni dan saya perlu tidur. Tapi itulah, kata the struggle tu buatkan saya punya kehidupan memang betul-betul jatuh lah. Sebab saya tak, orang kata macam jadi macam tak stable. Saya tak boleh nak fokus dalam saya punya pelajaran. Masa tu saya belajar dekat KL. Saya tak boleh fokus, dan sampai tahap saya rasa saya perlu untuk pause kejap dalam pelajaran saya sebab dia dah effect saya punya social life. Saya tak nak jumpa kawan-kawan, saya cuma nak duduk dengan kakak saya saja waktu tu. So waktu tu bila saya jumpa seorang abang angkat, yang saya ceritakan pada dia yang saya nak stop sekejap belajar sebab saya nak rawat, nak dia pergi merawat. Masa itulah dia bantu saya. Sebab sebelum tu saya memang mengalami GERD, gastrik. Beberapa kali saya keluar masuk hospital, dia dapatkan rawatan. End up bila doktor dekat PPUM tu, dia keluarkan surat. Dia kata dengan saya, you kena refer psychiatric. Sebab dia kata selagi you punya tak betulkan kat sini, you punya perut pun tak betul. So waktu tu saya marah doktor tu. Bayangkan masa tu umur saya lebih kurang 21 tahun ke 22 tahun macam tu. I think still young lah masa tu. So saya marah doktor tu. Saya cakap dengan dia, kenapa doktor nak hantar saya psikiatrik? Saya bukan gila, saya sakit kat perut. See? So doktor tu cakap, saya tak cakap awak gila, saya cuma kata saya cuma suruh awak pergi psikiatrik. So dia tulis surat untuk saya pergi psikiatrik. Dan bila saya keluar daripada PPUM tu dan saya tengok surat tu, memang dia suruh saya pergi psikiatrik. Terus saya rasa macam gelap lah masa depan saya. Saya rasa macam aku ni tak habis belajar lagi kan. Buatnya kalau aku pergi psikiatrik, ada rekod buruk dekat psikiatrik, lepas tu nak pergi kerja, orang kata lepas habis belajar nak bekerja, nanti ada rekod psikiatrik je, saya silap aku tak dapat kerja, saya silap tak dapat nak teruskan kehidupan normal. So itu saya punya pandangan waktu tu. Tak ada knowledge sebab saya terlalu muda waktu tu kan, dalam 21-22 tahun macam tu, terlalu muda. Jadi kita tak ada knowledge kan. Jadi kita anggapkan bila doktor suruh pergi psikiatrik tu, kita rasa kita gila. Okay. So apa yang saya buat lepas saya keluar daripada PPUM tu, saya tengok surat tu dan saya koyakkan. Saya tak nak pergi psikiatrik dan saya tak nak dapatkan rawatan. Sebab saya percaya waktu tu hanya aku yang boleh tolong diri aku sekarang. Doktor pun aku dah tak percaya. Nampak? Sebab itu saya kata, kalau you boleh percaya dengan diri you, okay. Tapi kalau you tak boleh percaya dengan diri you, you percayalah orang yang lebih pakar. Macam waktu tu saya tak percaya dengan doktor. So saya lebih percayakan diri saya. That's why waktu tu saya koyak surat tu, saya tak nak pergi psikiatrik, dan saya buang kat tong sampah, dan saya teruskan perjalanan saya, dan saya kata aku kena tolong diri aku sendiri sekarang ni. That's why waktu tu lah saya dapat orang kata idea, why not aku stop dulu belajar, rawat dulu. Bila dah rawat nanti baru aku come back, sambung balik study. Itulah waktu tu saya jumpa abang angkat saya, and then dia bantu saya. Dia nak bantu saya. Dia kata jangan quit dulu belajar. Dia kata saya akan abang akan bantu awak. So waktu tu lah dia datang tolong, dia minta saya untuk datang dekat tempat dia. Rupanya saya tak tahu abang angkat saya ni pandai urut. Okay, dia pandai urut dan dia pandai merawat orang. So mak tu dia kata okay, panggil kakak ke ataupun bawa ke Leng, tu kawan saya dululah. Dia kata bawa ke siapa-siapa khas ke Leng ke, tu kawan-kawan saya dulu masa zaman saya belajar. Panggil ajak siapa-siapa teman kau, abang akan urut kau. Okay, so waktu tu
saya pun ajak lah kejap-kejap. 3 malam saya kena berurut dengan dia. So saya pun ajak kakak, kejap-kejap saya ajak kawan saya, saya punya kawan saya. And then dia urut saya. Memang urut macam Thailand punya style lah. Memang berlipat-lipat lah saya punya kaki apa semua sampai naik ke atas. Memang, tapi kita rasa, kita dapat rasa macam kata perjalanan darah tu lega tau bila dia urut. Lepas tu, and then dia pesan kat saya, masa tu dia kata, setiap kali bangun pagi, tengok benda hijau. Setiap kali bangun pagi, you mesti kena matahari dan you tengok benda hijau. Tengok benda hijau tu maksudnya daripada dekat, lepas tu jauh. Mula-mula tengok dekat, tengok benda yang hijau. Lepas tu tengok benda hijau yang paling jauh. Lepas tu makin jauh, makin jauh, makin jauh. Itu yang dia ajar saya. So every morning saya akan buat macam tu. Saya akan bangun pagi. Lepas tu kebetulan saya punya asrama tu depan tu memang ada hutan. So saya tengoklah, saya bawa diri saya untuk tengok benda hijau tu daripada dekat. Lepas tu saya bawa mata saya pandang ke jauh. Lepas tu makin lama pandang ke jauh. Saya rasa ketenangan waktu tu. Saya rasa sangat tenang. Okay. So apa lagi yang dia ajar saya waktu tu, dia ajar saya lepas dah 3 hari berurut dengan dia tu, dia minta saya untuk setiap hari rendam kaki dengan air panas lah lebih kurang. Air panas tu janganlah panas sampai melecur, yang kita boleh rendam. So saya pun apa yang saya buat, saya rendam kaki saya dengan air panas setiap hari. Selepas balik daripada kelas, saya akan rendam kaki saya dalam baldi, saya letak air panas, masak air panas, rendam kaki saya about 20 minit macam tu. So dalam 20 minit tu saya dapat rasa badan saya berpeluh tau, berpeluh. So seolah-olah keluar semua toksin-toksin daripada dalam badan. So itu yang saya praktiskan. Lepas urut 3 kali dengan dia tu, 3 malam saya urut dengan dia. Masa yang dia urut tu saya ingat lagi, saya punya angin keluar macam nak termuntah, blok macam tu. Banyak sangat angin keluar. Sampaikan waktu tu bukan kakak saya je ada, kawan-kawan saya yang lain yang kiranya masa saya berurut tu memang macam satu college lah, teman saya berurut kan. So memang masa tu dia orang macam pelik lah. Dia kata macam, kenapa macam banyak sangat angin dalam badan kau macam tu. Padahal saya dulu keding je, kurus sangat. So angin tu macam teruk sangat bila berurut tu. Tapi itulah, lepas 3 hari berurut, lepas tu dia suruh saya buat yang tengok benda hijau. Lepas tu dia suruh saya kena badan saya kat matahari. Lepas tu dia suruh saya rendam kaki dekat dalam baldi, dalam air panas. Saya buat tanpa ada expectation. Saya buat je waktu tu. And then satu dia ada bagi saya zikir tau. Tapi saya minta maaf, saya lupa zikir tu. Dan saya pun dah lupa nak cari abang angkat saya tu balik, sebab dah lama kita orang lost contact. So ada zikir tu, yang zikir tu memang sangat-sangat miracle lah pada saya kan. Dia ada zikir dia yang macam ada sebut nama Allah, nama-nama Allah, tapi saya tak ingat turutan dia. Tapi ada zikir tu dan saya amalkan juga benda tu. And tanpa saya sedari, slowly saya sembuh. And saya dapat rasa 100% sembuh waktu tu. Memang 100% sembuh. So saya tak perasan, bila masa sembuh macam saya dah start boleh makan balik, saya dah boleh start pergi kelas macam biasa. Kalau tak, saya memang takut nak pergi kelas kan. Okay, then lepas tu saya pulih lah. That was around 2006 lah, masa tu 2006 macam tu. Okay, so saya pun dah habis belajar. Lepas tu saya kahwin. Lepas tu saya dapat anak. Lepas tu dalam perkahwinan tu adalah berlaku beberapa cabaran. Lepas tu saya berkahwin kali kedua. Dan masa tu lah saya mengalami anxiety semula. Itu kira second relapse lah, yang pada saya memang agak teruk. Sebab waktu tu dia dah efek teruk saya punya physical symptom. Saya masa tu saya mengalami panic attack. Actually saya pernah mengalami panic attack dulu, tapi itu sekali dan saya tak tahu pun tu panic attack. Sebab waktu yang masa saya zaman belajar saya kena tu, saya ingatkan saya macam depression, macam kemurungan. Rupanya itu anxiety. Saya tak tahu pun istilah tu. Tapi bila saya tahun 2013 saya mengalami semula anxiety dan keadaan tu lebih teruk daripada sebelum ni. Masa itulah saya start mula nak menghayati, mendalami apa itu anxiety. Dan sebab saya fikir dulu aku pernah kena benda ni, so sekarang dia repeat balik. Ada benda yang aku kena buat, ada benda yang aku dah silap, yang aku tak, orang kata tak continue, yang buatkan keadaan tu kembali semula. So masa tu lepas saya kahwin, lepas saya kahwin, saya mengalami anxiety. And masa tu memang husband saya sangat support saya lah, dan dia sangat beri kata semangat kat saya. Dia yang kata
keluar, jangan duduk dalam rumah, jangan duduk sorang-sorang, mesti ada orang lain, kena keluar. Lepas tu dia pun ajak saya keluar jalan-jalan kan. Sedangkan masa tu kita memang tak nak keluar sebab kita takut kita pengsan, kita takut kita mati kat luar. So kita tak nak, kita cuma nak dengan dia je, kita nak cuma dengan keluarga kita je. Itu waktu tu. So benda tu berlaku, sebenarnya anxiety yang kedua tu, relapse tu berlaku selepas saya menjalani proses DNC. DNC yang kata cuci saya punya rahim sebab masa tu saya mengalami kandungan molar pregnancy. So selepas cuci tu selepas cuci tu and then sehari selepas dah habis cuci, lepas tu besok saya masih lagi kat hospital dan lusa tu saya dah balik kat rumah. Masa dekat rumah tu lah yang saya nak tidur, saya tidur terkejut. Saya tidur sekejap terkejut. So saya dah jadi macam insomnia, tak boleh tidur. So saya pergi kat mak saya cakap tak boleh tidur. Macam saya jadi takut, jadi macam jantung laju. Itu start masa tu. So 2 minggu keadaan saya berterusan sehinggalah saya mengalami panic attack yang teruk, yang sampai saya tercungak-cungak sampai tak boleh bernafas. So saya masa tu dah bergigil-gigil, dah rasa macam nak mati dah. So saya cakap dengan suami saya nak mati dah ni, nak mati dah. Nak mati, memang betul nak mati. Lepas tu dia pun cuma kata selawat, istighfar, selawat, macam tu lah dia kata. So benda makin menakutkan lah sebenarnya kan keadaan tu. So saya pula tak tahu itu apa kan. And then pergilah banyak kali pergi ke hospital, banyak pergi klinik pun doktor pun cakap tak ada apa-apa. Tapi ada beberapa doktor yang memang beritahu you ni ada anxiety disorder dan ni adalah panic attack. So dia kata kalau you tak boleh control, I akan tulis surat untuk you pergi psychiatric. So you see, kali kedua pula saya mengalami keadaan tu. Kali kedua saya doktor nak minta saya pergi psychiatric. Tapi tak tahulah dia punya degil tu kan. Padahal sebenarnya pergi je lah psychiatric tu, tapi dia punya degil tak tahu kenapa kan. Dia punya takut dengan psychiatric tu. Itu yang saya kata saya bangga kawan-kawan yang dapat pergi melangkah ke psychiatric. Tapi saya ni punya degil, tak nak pergi. So nak jadikan cerita, bila doktor cakap kalau you tak boleh handle, I akan tulis surat suruh you pergi psychiatric. Masa tu saya baru lepas kena panic attack. So saya pun cakap dengan doktor tu, saya kata okey doktor, saya boleh handle kan. Saya boleh handle, konon-konon lah saya cakap dengan dia, saya boleh handle. Kalau tak boleh, saya akan datang balik ke doktor, saya akan minta surat untuk pergi psychiatric. Lepas tu kata okey. So dia pun lepaskan saya. Okey. So masa tu lah saya fikir balik, okey ni dah kali kedua dah ni. Kalau doktor tu suruh aku pergi pakar jiwa ni yang pegang adalah aku. So sepatutnya akulah yang kena rawat diri aku sendiri. Kenapa nak suruh doktor pula merawat jiwa aku? Doktor boleh rawat fizikal aku, tapi untuk merawat jiwa aku, diri aku sendiri, jiwa ni aku sendiri yang ada. Jadi takkanlah kita nak mengharap doktor yang rawat jiwa kita kan. Itu waktu tu lah pandangan saya. So apa yang berlaku, saya mula untuk orang kata macam cuba nak buatlah macam-macam amalan masa tu untuk nak sembuh, tapi tak berjaya. End up tak berjaya. Sampaikan saya pergi balik jumpa doktor tu. Pergi balik jumpa doktor tu, saya kata okey saya nak ubat. Saya nak bukan saya nak ubat, saya kata macam okey saya kena balik keadaan ni. So dia cakap itu panic attack, so you kena tahu handle. Kalau you tak tahu handle, you makan ubat ni. So dia bagi saya ubat Prozac tak silap saya tu ubat dia adalah adik-beradik Xanax. So saya masa tu punya susah nak makan ubat tu, sampai saya call semua orang. Saya call mak bapak saya, boleh tak saya makan? Lepas tu saya call kawan saya yang doktor tu, saya tanya dia, boleh tak saya makan? Dia punya teruk tu sebab saya memang tak suka makan ubat. Jadi bayangkan bila nak makan ubat sejenis Xanax tu, saya macam banyak fikir. So end up apa yang saya buat, saya makan juga. Saya makan juga selepas saya call husband saya. Saya call husband saya kata dapat ubat ni apa semua kan, so nak makan ke tak. Sebab masa tu saya PJJ dengan dia. So saya tanya dia, minta restu lah konon. So dia cakap makan. Oi, terus makan. Itulah dia punya cinta kasih sayang tu kan dengan suami. Suami cakap terus makan. Okey, orang lain cakap tak nak dengar. Bila suami cakap terus makan. So saya terus makan. Saya makan ubat tu. So lepas saya makan Xanax tu, saya tak tahu apa yang berlaku. Saya rasa saya tak tahu dah saya pengsan ke apa, tapi saya tidur dengan nyenyaknya sampai saya tak sedar. Anak saya tak tahulah bila masa dia tidur. So saya dah jadi macam lagi risau. Sebab saya rasa macam alamak, ni apa ni ubat ni sampai buatkan kita tak sedar kan. Sebab buatkan kita langsung tak sedar. So saya macam bangun pagi tu je macam apa jadi dengan aku, tiba-tiba semalam aku boleh tidur. Sebab sebelum tu memang tak boleh tidur. Tiba-tiba hari tu saya makan ubat Xanax tu, ubat Prozac tu, terus boleh tidur. So tapi benda tu menakutkan saya kan. Sebab saya takut kalau saya tertidur lagi macam gitu, anak saya apa cerita. Sebab anak saya masa tu umur dalam 4 tahun 3 tahun 4 tahun macam tu. Lepas tu
Jadi dia kecil lagi. Saya pun risau lah kalau apa-apa saya tertidur ke, rupanya dia pergi masuk bilik air ke apa, saya dah risau kan. So saya tak nak benda tu berlaku. Saya stop makan ubat. You see? Saya stop makan ubat. So masa tu lah saya dah lagi kuat lah. Kuat saya punya kata, semangat saya tu kata, okey lah, doktor pun dah tak boleh tolong aku dah ni. Ubat pun aku dah tak percaya dah ni. Siapa lagi? Okey, baru dah teringat kita ni ada Tuhan. So masa tu lah saya macam, okey lah. Mintalah tolong balik Tuhan, mintalah tolong dia balikkan. So masa tu lah saya macam dah dalam keadaan suffered sangat tu, keadaan berintih. Waktu tu saya solat Zuhur, so saya cakap ke Allah. Masa tu lah saya kata, ya Allah Tuhanku, aku reda. Saya dah sampai tahap aku reda. Aku reda diuji dengan penyakit ini, okey, dengan anxiety disorder ni, sebab masa tu doktor dah beritahu penyakit tu anxiety disorder. So aku reda dengan penyakit anxiety disorder ni. Cuma aku minta kat engkau, kalau kau nak bagi aku berapa tahun pun penyakit ni, aku reda, aku terima. Okey, tak kisah, semua hidup pun tak apa. Saya cakap macam tu tau, semua hidup pun tak apa. Tapi cuma aku minta setiap kali aku kena attack, beri aku kekuatan. Aku nak kuat, tu je. Aku nak kuat supaya kita tak jatuh. Okey. So apa yang jadi, lepas saya cakap macam tu, sebab saya doa dalam keadaan rintihan tu, saya betul-betul merintih tu, masa tu lah baru saya rasa satu beban habis keluar daripada bahu saya. Saya rasa sangat ringan. Sebelum tu saya rasa tak ada benda yang dekat bahu saya tu. Tapi bila saya dah berserah diri tu, fully submission tu, dan saya letakkan pegantungan saya 100% pada dia, waktu itulah saya rasa badan saya habis keluar. And then saya terus macam bangun daripada solat tu, saya terus tak tahu kenapa kaki saya terus melangkah ke PC komputer. Masa tu saya terus type anxiety disorder. Kira masa tu macam saya dah cuba nak ajar diri untuk menerima anxiety disorder tu dalam hidup saya. Sebelum tu in denial, tak nak tahu tu anxiety tu apa. Bila doktor cakap anxiety, doktor ni cakap anxiety, doktor ni cakap panik, doktor ni cakap panik, tak nak dengar kan. So kita in denial. Tapi once saya dah reda, saya dah pasrah dengan keadaan tu, tiba-tiba Allah gerakkan kaki saya untuk pergi ke tempat komputer tu, type anxiety disorder. Terbuka lah masa tu blog Dr. Zubaidi. So dalam saya baca tu, saya tengok exactly apa yang dia cerita ni tentang anxiety disorder. So inilah yang aku alami ni. So rupanya dah ada dekat internet. Kan? Masa tu kita tak Google lagi. Okay, so kita dah cari dalam internet. So saya pun baca ruangan komen. Bila saya baca ruangan komen tu, saya find out ada satu message tau, ada satu komen daripada satu hamba Allah ni. So saya masih ingat dia. Nama dia Hidayah. Kalau dia tengoklah video ni, saya sampai sekarang saya sangat appreciate apa yang dia buat. Dia punya pertolongan sangat simple. Tengok Allah nak tolong kita sangat mudah. Dia cuma kata, saya ada cara nak pulih daripada anxiety disorder. Boleh email saya. Very simple. Okey, saya pun email dia. Dalam banyak-banyak komen tu, beribu komen tu, tiba-tiba saya tertarik dengan komen tu saja. Komen lain saya tak tertarik. Komen tu saja. So saya pergi kat komen tu, saya pergi email hamba Allah tu. So bila saya pergi email hamba Allah tu, saya tanya dengan dia, awak kata awak ada cara nak sembuh daripada anxiety. Boleh kongsikan? Dia terus bagi saya buku Paul David. Okay, At Last Alive tajuknya. So buku Paul David tu memang ada dalam grup ADMC. Memang ada bahagian file you boleh download buku anxiety At Last Alive by Paul David. Okay, so saya pun ada salinan buku tu. Kalau nak pun boleh email kat saya boleh hantar. Okay, so saya pun bacalah buku tu. Saya baca buku tu dan saya praktis apa yang dia ajar. So dekat situlah bila saya reflect balik, nama orang yang datang bantu saya tu namanya Hidayah. Maksudnya sebagai satu petunjuk untuk saya macam mana saya nak pulih daripada keadaan tu. So now saya baca buku Paul David dan saya praktiskan. Saya bukan saja baca, bukan saja mengambil tahu apa itu anxiety, tapi saya amalkan benda tu. So saya amalkan apa yang dia buat. So dalam buku Paul David memang dia banyak cakap pasal acceptance, penerimaan. So dia punya konsep tu simple je. Tapi saya cuba praktiskan, saya cuba eksperimen sendiri. Okay, dia kata kita kena terima. Okeylah, aku pun terimalah. So, day by day saya ajar diri saya untuk terima. Accept yang kita mengalami anxiety. Accept apa pun simptom yang tak best. Terima apa pun gejala yang buatkan kita rasa takut tu. Terima dan terima. Memang ada hari-hari yang buatkan saya rasa down. Saya rasa macam penat. Ya Allah Tuhanku, aku dah tak kuat dah. Aku dah tak sanggup nak terima dah. Sebab aku dah penat dah nak hadap benda ni. Tolonglah. Kan? So masa itulah kita teringat balik yang kita minta ke Allah untuk bagi kita kekuatan. Ingat tak yang saya kata, ya Allah Tuhanku, kau berilah aku seumur hidup pun tak apa penyakit ni, tapi kau beri aku kekuatan. So bila saya teringat balik kata-kata saya tu, doa saya tu, saya kembali kuat. Maksudnya saya kata, aku yang minta benda ni kan, aku tak kisah benda ni, tapi tak apalah, Tuhan bagi kekuatan. So saya kuat balik.
Saya kuat balik. And then bila berlaku lagi episod tu, saya rasa down balik, tapi lepas tu saya ingatkan diri saya balik, saya kuat balik. So benda tu memang senang cakap macam turun naik lah. Turun naik yang sangat laju. Saya punya proses pemulihan masa tu bukannya senang sebenarnya. Tapi sebab masa tu semangat tu kuat, sebab saya dapat rasa sedikit progress. Sepanjang saya ajar diri untuk menerima tu yang saya terus yakin. So saya ajarlah diri saya. So saya nampak sedikit progress. Bayangkan saya rasa macam dah okey sikit lah. And it happens that masa saya dah rasa macam ada 40% dah okey daripada keadaan tu, waktu itulah Allah uji saya sekali lagi. Suami saya meninggal dunia. Dia terlibat dalam kemalangan jalan raya, dan dia meninggal dunia di tempat kejadian. So bayangkan waktu tu dalam keadaan saya masih perlukan sokongan orang yang terdekat dengan saya. Saya baru nak pulih, baru 40%. Tiba-tiba Allah uji lagi dengan satu ujian yang pada saya sangat susah untuk saya tempuh, sebab dia merupakan satu kejutan. Saya punya orang kata, yelah, husband kita sihat walafiat, dan dia lah yang selalu bantu kita, dia support kita, kita bergantung dengan dia, tapi end up Allah tarik nyawa dia. So benda tu memang satu kejutan untuk saya. Cuma waktu tu bila peristiwa tu berlaku, saya punya connection dengan Allah tu makin kuat. Maksudnya waktu tu saya cakap, ya Allah Tuanku, mungkin ada sebab kenapa engkau uji aku begini, sampai tahap begini, sampai betul-betul aku jatuh ni. Dah lah aku dah jatuh kerana anxiety. Okay, masa tu, maksudnya permulaan tu aku jatuh sebab tak dapat nak, orang kata, kandungkan seorang anak untuk husband saya tu, sebab kandungan tu tak jadi. So ujian tu pun dah berat untuk saya, sebab doktor cakap kalau ada satu hormon tu tak turun, saya kena buat kemo sebab mungkin kanser. So you see, cabaran masa tu sangat kuat untuk saya lah waktu tu. 2013, itulah tahun yang mencabar untuk diri saya, 2013. So bayangkan masa tu dalam keadaan kita nak menempuh yang doktor cakap mungkin ada kanser rahim lah apa kan. Lepas tu saya kena anxiety pula. Lepas tu bila dah kita dah nampak sedikit progress, suami kita meninggal dunia. So banyak cabaran-cabaran tu yang saya tempuh waktu tu, yang saya rasa macam, ya Allah, dah tak kuat dah ni. Aku dah minta kuat tapi dah tak, sampai tahap dah tak kuat. Tapi saya ada satu, orang kata macam ada satu kekuatan yang macam seolah-olah Allah tu bisikkan. Dia kata, jangan takut, aku ada. Macam tu, jangan takut, aku ada dengan kau. So aku tak pernah tinggalkan kau. So kat situ lah saya rasa okay, aku pegang pada dia, sebab kita dah tak ada siapa-siapa dah masa tu kan. So waktu tu pula yelah, kita masih ada anak, tapi kita kadang-kadang terlampau melayan kita punya perasaan tu sampai kita terlupa yang kita ada anak tu. That's why masa tu saya fikir, okay, tak apa, aku masih ada anak, aku perlu untuk fokus pada anak ni kan. Aku tak perlu fikirkan apa yang dah berlaku. Suami aku dah pergi, tapi ini takkan menghalang aku untuk terus sembuh. Itu yang saya punya semangat waktu tu. Walaupun arwah suami saya dah meninggal waktu tu, dia takkan menghalang saya untuk terus sembuh. So saya pun teruskan saya punya practicing saya tu, berlatih untuk tetap menerima, tetap ajar diri untuk reda dengan setiap ujian. Apabila datang balik episod meratap, meraung sebab kata suami kita meninggal kan, memang ada fasa-fasa tu. Macam mana kita nak tempuh tu memang sukar lah. Ada masa kita rasa kita okey, ada masa kita tak okey. So ada masa kita akan meraung, kita akan meratap, kita akan sujud balik ke Allah, kita tanya balik, kita question balik, ya Allah, kenapa aku? Ya Allah, kenapa aku yang kena? Ya Allah, kenapa? Dalam keadaan aku perlukan dia, kenapa kau tarik dia? Macam itu. So memang kita akan lalui proses macam tu. So itulah yang berlaku kat saya. Tapi apabila saya mula perlahan-lahan saya cakap ke Allah, yang saya akan tetap terus juga kembali pemulihan ni, saya akan teruskan juga no matter what. Allah beri pertolongan. So itulah diberi saya kekuatan, banyak kekuatan yang diberi pada saya. So saya teruskan sampailah saya kata, ya Allah Tuanku, kalau aku sembuh, itulah maksud yang saya kata tadi, kalau aku sembuh aku nak tolong orang. So waktu tu dah about 60 to 80% saya dah pulih. Tapi waktu tu datang lagi ilham, kata, kenapa nak tunggu 100% sembuh, kenapa tak tolong sekarang? Itu yang saya start masuk group ADMC, saya tolong orang. So saya start menulis dalam ADMC, saya start menulis dalam saya punya Facebook, and saya start create saya punya page sendiri dalam Facebook. Saya menulis tentang anxiety, dan saya menulis tentang hal-hal metafizik, tentang hal spiritual, apa yang kata benda-benda yang saya
belajar, yang saya tahu. So saya sharekan pada you all sebab benda tu bermanfaat untuk saya, dan saya mengharapkan bila saya kongsikan dan dia akan jadi manfaat untuk you all juga. Sebab saya tak nak macam kata kenikmatan, rahmat tu kita saja yang rasa. Kita nak share dengan orang, yang kita nak orang pun rasa rahmat dia tu, rahmat Tuhan tu. Sebab tu saya share benda tu. That's why gigih kadang-kadang ada kawan-kawan masa awal, kawan-kawan kata minta saya untuk kata buat video. Masa awal tu lah, buatlah video. So saya kata betul juga, sebab kadang-kadang ada orang yang dia tak suka nak membaca. Sebab kan saya punya karangan panjang kan, macam STPM punya karangan so panjang. Ada setengah orang dia tak suka membaca. Jadi saya kata betul juga, saya kena kata information, experience yang saya nak sampaikan tu mesti dalam pelbagai cara. Jadi instead of menulis banyak, saya buat video juga supaya orang yang suka video audio ni dia akan dapat ilmu tu. So itulah yang saya buat, share video, kadang buat live video saya buat. So masa awal-awal saya dalam ADMC memang banyak pun cabaran saya tempuh nak kata berhadapan dengan kawan-kawan anxiety. Memang ada banyak cabaran ni. Macam-macam lah cabaran kan. Cabaran nak kata macam waktu tu bila orang cakap macam ni, orang kata saya belagak dah pulih lah. Orang kata saya nak cari follower. Macam-macam lah. Waktu tu saya kata macam saya macam kelakar sebab saya rasa macam mana aku nak cari saya tak tahu bila orang kata saya menulis, bila orang kata saya buat video sebab nak cari follower, saya kelakar sebab memang niat saya masuk ADMC sebab saya nak tolong orang sama-sama pulih macam saya. Tapi orang macam cakap saya cari follower. Saya kata saya tak tahulah nak cari follower ke apa. Tapi kalau saya tak cari, saya bukan cari follower, saya cari kawan. So saya perlu ada kawan. Macam ni saya nak share story saya, mesti saya share dengan kawan-kawan. So saya tak ada niat pun fikir pasal follower, no. So masa tu page saya yang pertama yang saya buka tu dah ada lebih kurang 2,000 orang dalam tu. Alhamdulillah. Pada saya macam apa yang followernya, orang lain sampai berpuluh ribu kot orang, tapi saya 2,000 kawan-kawan je masa yang first page tu. Cuma tu saya kata macam tak apalah, terpulang, tapi saya just keep sharing benda tu. So masa saya sharing tu ada ketika memang saya berlaku kata macam saya kena cas sekejap. Berlaku kata momen-momen di mana saya drain. Drain maksudnya macam ada ketika tu kita rasa drain tau. Macam banyak sangat tolong orang kan. So bila kita banyak tolong orang, kita rasa drain lah. Macam kita kita terlampau energy tu banyak sangat beri ke orang. Energy tu banyak sangat beri dekat orang. So apa yang berlaku waktu tu, saya ada ketika saya jadi macam apa benda lah ni. Saya jadi macam saya jadi drain, saya jadi penat, exhausted. Lawannya aku punya filter ni macam nak balance ke dia balik. Tak kisahlah. Okay, so saya jadi macam penat, terlalu penat. So ada ketika waktu tu saya dah tak boleh nak tolong orang. Saya dah rasa macam terlalu letih. So ada ketika waktu tu memang saya dah start back off sekejap. Ada masa saya back off, ada masa saya masuk balik dalam page, ada masa saya hibernate. Sebab sebenarnya bila kita tolong orang ni, bila kita share dengan orang, kita sebenarnya share kita punya energy pada orang kan. So bila kita share energy tanpa kita top up balik energy kita, of course kita akan jadi penat. So kita akan drain. That's why waktu tu apa yang berlaku adalah Allah sangatlah filter ni. Apa yang berlaku adalah itu yang kadang-kadang kalau ada kawan-kawan yang follow saya, memang ada masa saya akan jadi saya hibernate. So end up saya pause betul-betul waktu tu. Saya start untuk sambung belajar. So saya sambung belajar dalam tahun 2018. Yes, 2018 2019 saya start sambung belajar tahun 2019. Awal 2019 saya sambung belajar. So masa saya sambung belajar tu saya ambil educational psychology. Memang tujuan saya memang sebab saya minat psikologi. Saya minat psikologi selepas saya mengalami anxiety, saya minat psikologi. So saya try lah nak tolong kawan apa yang boleh. Okay, so
pada saya macam saya perlu ada kata background psikologi untuk saya nak bantu orang. So alhamdulillah saya pun dah habis belajar. So now this is the time untuk saya share apa yang saya dah tahu, apa yang saya belajar dekat universiti tu. Saya kena share dengan orang sebab kita tak boleh nak simpan je ilmu tu untuk diri kita sendiri, kita share dengan orang. That's why sekarang ni saya come back balik, saya tolonglah mana-mana yang saya boleh tolong tu saya tolong. Okay, lepas tu sekarang adalah start menulis balik, buat video, and saya tengah dalam proses untuk nak buat buku buat buku baru, nak menulis buku baru. So insyaAllah, saya pun tak pastilah bila macam buku Kembali Kesedaran pun 2 tahun makan masa. 2 tahun makan masa menulis. So saya tak tahulah yang buku baru ni berapa tahun, tapi saya rasa sekejap je sebab tak lama, sebab yang buku ni saya tak expect untuk buat sampai 300 muka surat macam yang Kembali Kesedaran. So yang ini saya memang expect benda tu very simple je. Macam dia, saya akan share tentang self-talk. Self-talk. So insyaAllah lah, doakan saya. Okay. Alright. Alright Linda, tapi sis Nas pernah makan ubat sebiji kan, tapi ubat tu buatkan sis tidur. Lin bukan tak nak percaya pada ubat, tapi Lin yakin doktor cakap Lin boleh pulih sebab anxiety Lin mild. Okay, ya betul. Masa second relapse tu berapa lama sis berada dalam keadaan anxiety? Waktu tu saya kena anxiety, masa second relapse tu saya alami, saya buat DNC tahun Januari. So bayangkan Januari, memang Januari tu saya alami. Januari saya start kena anxiety relapse. Lepas tu bulan 4 Januari, Februari, Mac, April, bulan 4 suami saya meninggal. So waktu tu masa suami saya meninggal tu saya dah about 40% saya recover selepas saya jumpa buku Paul David tu. And lepas tu bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, towards the end of 2013 tu, masa tu saya dah start dapat 60 to 80% pulih. Masa tu kira macam penghujung tahun 2013 tu lah, saya dah rasa macam 60 ke 80% pulih. Itulah momen waktu tu saya start tolong orang. Itu yang second relapse tu. Lin follow sis dari 2016. Masa tu anxiety tak boleh nak kawal sangat hari di MC sampai sis tak larat nak balas. Saya memang banyak apa, saya pun kadang tak ingat saya banyak reply orang ke tak. Sebab saya rasa macam memang sometimes saya pun tak terkejar nak reply orang. Sebab sometimes saya ni macam ada semangat untuk nak, bila orang tanya tu saya nak jawab panjang-panjang. Sebab saya satu kali jalan kan, maksudnya macam kalau kita jawab pendek-pendek, nanti soalan tu akan bertambah lagi. So saya kalau boleh macam tak naklah orang tanya banyak-banyak kali. So saya kalau boleh nak sekali arung. Sekali arung saya cakap, orang terus faham. So sebab itu kadang-kadang saya macam tulis panjang-panjang. Tapi kekangan waktu, itu yang kadang-kadang saya pun terpaksa jawab pendek-pendek. Ada masa pun kadang soalan tu dah berhari-hari baru saya nak buka, nak tengok kan, sebab perlukan masa untuk nak jawab. Itu. Dan ada yang kawan-kawan mana-mana yang macam PM saya pun macam, Kak ingat saya lagi tak? Allah, minta maaf lah, saya tak ingat. Saya main jawab je siapa punya soalan. Saya minta maaf lah ya. Saya main jawab je sesiapa punya soalan. Sejenis yang bila saya jawab tu kan, saya tak ada pun jenis macam tekan tengok muka dia ni ke, profil dia ni ke apa. Tak ada. Saya main jawab je. So sebab itulah saya tak ingat orang kadang. Saya tak ingat orang. Bila saya tak ingat orang tu yang payah tu. Saya tak ingat sebab saya tak tengok. Jadi macam saya pun kadang-kadang saya bila mesej tu kadang-kadang saya macam agak-agaknya ni brother ke sister. Cara menulis tu saya macam ni brother kot. Okay, saya pun brother. Macam ini sister kot. Okay, aku pun jawablah sister. Agak-agak je lah. Kadang-kadang tengok seimbas daripada profile picture tu pun dah tahu dia ni perempuan kot. Cuma tak tengok betul-betul exactly muka dia macam mana. Tapi tengok ni perempuan pakai tudung. Okay, so sister lah. Saya pernah satu kali tu saya jawab mesej orang. Saya macam cakap okay brother. Lepas tu dia macam, saya perempuan lah. Saya cakap, alamak sorry. Kan, sebab nama dia macam lelaki. So saya pun macam macam tu lah, saya tak tengok gambar. Jadi saya pun main balas je lah mesej orang. So saya minta maaf kalau sesiapa yang kat luar sana bila dia tanya ingat ke tak muka, saya tak ingat. Lepas tu mesej tu ingat tak kita pernah mesej, saya tak ingat. Tapi saya main jawab je lah. Mana saya sempat jawab, saya akan jawab. Tak apa sis, Lin harap Lin pun boleh tolong orang untuk keluar dari kita anxiety. Love sis Nas. I love you too. Tolong orang. Sebab pada saya benda macam nak cakap kita ni hidup ni memang untuk nak memberi manfaat pada orang lain. Sebab kita saya beri manfaat, awak beri manfaat, dia beri manfaat. Bila semua orang beri manfaat, jadi kita semua dapat sama-sama rahmat tu. Betul tak? So bukan saya seorang saja. Sebab itu
kita tak boleh nak buat semua benda. Saya pun mengaku saya tak tahu semua benda dan saya tak boleh buat semua benda. Jadi sebab itu perlu ada orang lain juga untuk sama-sama bantu. Sebab itu kalau macam ada kawan-kawan yang rasa macam dia nak join live session saya, lepas tu dia nak share dia punya pengalaman, saya sangat alu-alukan. So masuk je lah, saya akan accept je lah kan. Kalau nak join, nak cerita ke apa, you just masuk je, saya tak ada masalah. Alright, so I think kita boleh habiskan sesi live session kita hari ni. Saya rasa saya dapat tengok soalan yang saya scroll kat sini je tau. Saya tak pasti kalau di luar bila saya tutup ada soalan lain, saya tak pasti. Okey, tapi itulah serba sedikit yang dikongsikan. Okey, story saya bagaimana saya mengalami anxiety dan saya dapat jawab sikit soalan kawan-kawan tentang physical pain tu semua. Sometimes physical pain tu mungkin boleh jadi psychosomatic punya pain. Psychosomatic ni dia ada satu istilah di mana kita percaya yang kita ada sakit tu. Tapi bila kita check kat doktor, doktor kata tak ada apa-apa, tapi kita rasa the pain. Kita rasa memang ada sakit kat sini ni. Memang ada rasa sakit. Kita yang rasa benda tu. Tapi bila kita jumpa doktor, doktor kata tak ada apa-apa. So tengoklah dalam keadaan macam tu kita kena dalam keadaan macam tu, so kita kena tahulah sama ada kita ada isu psikosomatik ke tak. Alright. So anyway, sebelum saya end up saya punya live session ni, mungkin untuk kawan-kawan siapa-siapa yang nak join sharing apa nak cakap learning and sharing session, boleh emailkan saya virginrosevr@gmail ataupun dekat dalam page ni ada juga message tentang ada juga post yang saya share. Kalau nak register sesi tu boleh register, just isi borang dalam Google Form. Saya ada buka sesi tu setiap hari Jumaat dan Sabtu sahaja, pukul 10 hingga 11 pagi, 1 jam sahaja. So sekejap je, sebenarnya sekejap, tapi percayalah bila kita dalam bebel tu biasanya sejam lebih. Cuma saya takkan yang itu dia punya bayaran dia 1 jam RM60, tapi kalau terlebih masa pun tak apa, dan biasanya memang akan terlebih masa pun. So tak ada masalah, I won't charge pun extra. Cuma yang itu ada bayaran untuk session tu sebab kita akan kupas lebih dalam. So kalau macam sekarang ni, kalau kita cakap live video ni dia macam masa terhad dan kita ramai. Jadi kalau macam learning and sharing session tu dia one to one. Jadi kita banyak benda yang kita boleh cerita, banyak benda yang kita boleh share. Kat situ kita akan tahu kat mana kita perlu start rawatan dan pemulihan tu. Itu yang kita nak kongsikan. Sesi tu Jumaat dengan Sabtu sahaja, 1 jam 10 hingga 11 pagi. Anda kata you all nak waktu lain pun tak ada masalah pun sebenarnya. Just let me know, kita akan try arrange masa. Cuma untuk minggu ni hari Sabtu dah ada booking. So hari Jumaat masih kosong lagi. So kalau sesiapa yang nak sudi nak kata one to one consultant, boleh just masuk dalam page ni, ada learning and sharing session tu, boleh register dekat situ. And then untuk kembali kesedaran, sekali lagi untuk siapa yang nakkan kembali kesedaran, ada ebook yang itu biblioterapi macam mana saya boleh pulih daripada anxiety, the whole story, deeper story, yang itu harga RM69. Itu ebook boleh baca dalam handphone terus. And lagi saya ada YouTube channel juga. You boleh search Virgin Rose VR ataupun you search Anxiety Disorder Compilation, boleh. Yang you boleh tengok the whole video dekat situ. So kalau you subscribe lebih mudah sebab you akan dapat kata story-story video-video yang baru, dapat notification video yang baru. Okay. So lebih mudah lah kan bila kita tengok video ni. And then apa lagi saya nak kata? Okay, then saya punya website pun ada, www.virginrosevr.com. Kat situ ada ebook yang you boleh download secara percuma. And then itu saja kot. Okay, so kalau siapa-siapa yang kata siapa-siapa yang nak PM saya, ada soalan nak tanya pun boleh. Boleh tanya dalam saya punya Instagram, Nas Azad VR, ataupun yang nak join group dalam Telegram, Phoenix Support Group. Phoenix Support Group tu dia untuk yang dah ada rasa pemulihan. Sebab itu kita akan support, orang kata nak support lagi. Mana-mana yang early stage of anxiety, saya suggest you better refer to psychiatric ataupun refer to doktor yang lebih pakar. Okay. So yang Phoenix Support Group tu, ini yang dah
dah rasa pemulihan tu, and then dia semua nak support dia, nak naikkan sikit lagi supaya dia tak jatuh. So untuk early stage nak masuk boleh, cuma sometimes dalam group tu kita kurang cerita pasal simptom pun sebenarnya. Kita banyak support in terms of inner growth. But you are allowed to join the group. Semuanya kalau nak join group tu, just tengok Telegram, Phoenix Support Group. And then apa lagi saya nak wawarkan. Itu saja kot. So anything, kita akan jumpa on the next live video. So kalau ada apa-apa soalan, boleh bangkitkan dalam sesi tu nantilah. Okay, so apa salah silap kata-kata saya, penceritaan saya ke, apa pun yang tak kena ke, saya mohon maaf. Okay, sebab saya kata yelah manusia biasa, ada kadang-kadang buat silap. Okay, so terima kasih kerana menonton dan bersama-sama saya malam ni. Terima kasih dan Assalamualaikum, selamat malam, bye.